warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk Surah Al-Kahfi ayat 31 hingga 33 dan juga bertemakan harta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Yang bermaksud, mereka itulah yang memperoleh syurga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam syurga itu, mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Syurga Adnin. Syurga Adnin adalah sebuah syurga yang di mana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan penghuni-penghuni syurga Adnin, mereka memakai perhiasan seperti gelang. Okey. Menurut suatu pendapat, disebutkan bahawa huruf nun di sini adalah nun zaidah, iaitu nun tambahan. Dan menurut pendapat lain pula, dikatakan mengandungi makna tab'id atau sebahagiannya. Lafaz asawira adalah bentuk jamak dari lafaz asawiratun yang wazannya sama dengan lafaz ahmiratun. Lafaz asawiratun ini adalah jamak dari kata tunggal iaitu siwarun yang bermaksud emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 54 ada disebutkan yang sebelah dalamnya dari sutera yang tebal, sedangkan mereka sedang duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan. Lafaz araiki adalah bentuk jamak dari kata arikah, iaitu pelaminan yang dihiasi dengan pelbagai macam pakaian dan kelambu khas untuk pengantin. Syurga adalah tempat istirahat yang paling indah. Baiklah, Surah Al-Kahfi mempunyai 4 kisah utama. Sekarang kita akan masuk ke kisah kedua, iaitu kisah dua orang pemuda. Okey. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki yang kaya, lelaki yang kafir. Dia kaya hasil daripada bertani dan berniaga. Kekayaan yang didapati oleh lelaki tersebut adalah sangat luar biasa. Okey. Ia memberi contoh sikap yang berbeza, seorang yang beriman dan seorang yang tidak beriman. Okay, Allah juga hendak bezakan dengan orang yang tidak berharta dan harta yang diusahakan. Sebelum ini telah disampaikan kisah penghuni neraka dan penghuni syurga. Sekarang, Allah memberi contoh apa yang berlaku dalam dunia ini. Allah hendak memberitahu kita semua mengenai manusia yang rosak akidah mereka kerana terlalu cintakan dunia. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir itu, kami berikan 2 buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu, kami buatkan ladang. Berkaitan 2 orang lelaki yang dikisahkan di dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang situasi ini dengan memberikan perumpamaan 2 orang lelaki yang berjiran. Seorang lelaki kaya dan seorang lelaki yang miskin.
Ia juga kisah seorang yang kufur dan seorang mukmin. Ada juga yang kata kedua-dua lelaki ini adalah Muslim. Seorang Muslim yang baik, seorang Muslim yang tidak. Astaghfirullahalazim. Ingatlah bahawa setiap nikmat dan rezeki ini berpunca daripada Allah. Dia yang memberikan segala nikmat yang kamu sedang bangga-banggakan ini. Segeralah bertaubat kepada Allah kerana ini boleh membawa kepada istidraj. Engkau tidak memerlukan amal ibadat tetapi engkau sombong dan bongkak atas rezeki yang diberikan kepada engkau. Engkau tidak malu? Bersyukurlah atas peluang diberikan kehidupan sehingga ke hari ini supaya kita boleh bertaubat kepadanya. Semoga Allah sentiasa melindungi kita daripada segala perkara yang boleh membawa ke arah kemurkaannya. Walaupun aku tidak solat, tidak menunaikan zakat, tidak berpuasa, tapi lihatlah hasil tanamanku selama ini. Dia begitu segar dan subur. Dia juga sentiasa menghasilkan hasil yang lumayan. Jadi, perlukah aku untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, sedangkan aku boleh usahakannya sendiri? كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا, yang bermaksud kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu, dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Setiap dari dua kebun itu mengeluarkan hasilnya. Dua kebun yang dimaksudkan adalah kebun anggur dan kebun kurma. Sebagai petani, mereka tidak semestinya dapat mengaut hasil tanaman setelah mereka menanam tanaman itu. Kadang-kadang tanaman itu tidak menjadi. Sudahlah kena jaga untuk waktu yang lama. Dapat hasil pun setahun sekali. Bukan macam kerja makan gaji yang sudah tentu dapat gaji bulanan. Petani hanya mendapat hasil apabila tanaman mereka dituai. Kadang-kadang hanya setahun sekali saja. Tapi kadang-kadang tanaman itu tidaklah membuahkan hasil yang bagus. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada lelaki itu adalah kebun-kebunnya itu semuanya membuahkan hasil. Tidak ada satu pun yang rosak. Apabila perkataan kita digunakan, ianya bermaksud setiap dahan membuahkan hasil. Penghasilannya adalah 100%. Ini adalah amat hebat sekali dan selalunya para petani tidak dapat kelebihan ini. Kerana selalunya mesti ada yang kurang. Dia takkan 100%. Dan Allah tidak mengurangkan sedikit pun dari hasil itu. Kadang-kadang tuaian seorang petani tidak dapat 100% hasilnya. Ada yang hanya 70%. Mungkin lebih banyak sedikit atau lagi kurangnya. Tapi Allah mengatakan dalam ayat ini, tanaman lelaki itu membuahkan hasil 100%, tidak kurang daripada itu. Dan kami pancarkan sungai di antara kebun-kebun itu. Ini disebut lagi nikmat lain yang diberikan kepada lelaki itu. Di celahan kebun-kebun itu ada sungai pula. Bermakna ini adalah satu kebun yang amat hebat. Dalam kebun orang lain mungkin kena usaha lebih sebab kena ambil air kat tempat lain kan. Tetapi lelaki ini telah diberikan sungai di tengah-tengah kebunnya untuk memudahkan dia mendapat air. Bayangkan betapa mudahnya kerja dia. Ini bermakna kebunnya mendapat air yang mencukupi. Mewah betul kebun-kebun dia. Kalau Allah sudah cerita tentang kebun yang sebegini hebat dalam Al-Quran, bermakna tidak akan ada kebun yang macam ni dah. Seperti juga Fir'aun, tidak ada lagi kerajaan yang macam kerajaannya. Begitu juga dengan kerajaan Nabi Sulaiman, tidak ada lagi kerajaan yang macam kerajaannya lagi. Kalau kita lihat ayat ini dari mula penceritaan, Allah menggunakan perkataan kami, iaitu Allah lah yang memberi nikmat semuanya kepada lelaki itu. Bukanlah lelaki itu mendapat semua kelebihan dari usahanya sendiri. Kalau Allah tidak beri semua tu, dia tak dapat pun hasil yang lumayan. Antara pengajaran yang dapat kami keluarkan ialah yang pertama, kehidupan dunia tidak kekal. Yang kedua, Allah memberi rezeki, nikmat dan sebagainya. Yang ketiga, kewajipan kita untuk saling menegur dan menasihati kepada mereka yang angkuh. Yang keempat, selalu bersyukur atas segala nikmat yang ada. Yang terakhir sekali ialah
bumi dan tanaman tetap mengeluarkan hasil walaupun pemiliknya tidak beriman.